الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan setengah daripada mereka itu malaikat hamalatul arsy. Setengah tu khabar muqaddam, hamalah tu mubtada muakhar. Kalau ngaji nak Arab sekali-sekali lah gitulah. Yakni yang menanggung tafsir bagi hamalah. Jamak tu. Hamalatul arsy itu jamak tu. Yang menanggung akan arah. Dan mereka itu sekarang 4 malaikat dan ditambah atas mereka itu pada hari kiamat 4 pula. Jadi 8. Learning ada 4. Sikit lagi 8. Akar 1. Firman Allah Ta'ala wal malaku ala arja'iha ila akhirih. Maksudnya sedang malaikat-malaikat ditempatkan mengawal segala penjurunya dan arah Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat yang mengawal itu. Jadi di akhirat nanti itu malaikat tu Tuhan kata 4 pula yang memikulkan arah. Jadi baiklah. Dan setengah daripada mereka itu malaikat lagi muka nakir. Muka nakir ni tugas gapo ni? Tugas kedua malaikat ni ialah soalkan mayat dalam kubur. Jadi juga tanya lah, juga periksa. Tanya mayat dalam kubur. Sihat ke tak? Saya tanya tu. Mati bila? Tak tanya tu. Tanya no. Apa Tuhanmu? Setelah matinya seorang dan dikebumi oleh keluarganya hingga Allah Ta'ala mendatang dengan 2 malaikat kepadanya menyoalnya apa ia berkata pada Allah dan Rasul. Nak kata ke mana tentang Allah dan Rasul? Dan adakah ia beriman dengan keduanya Allah dan Rasul ataupun kufur kepada keduanya? Tanya tu. Ada mondok talqin dah jam malaikat. Jam malaikat suruh kecek lah kubur. Suruh jawab. Diriwayat daripada Anas bin Malik katanya bahawa Rasulullah bersabda hadis tu panjang lebar, kita ambil hak jawi. Apabila sudah diliankan, gerti dilian, dimasuk dalam lian hak tu dilian. Kita panggil kubur hak tempat buh mayat tu lian hak. Lian tu kan tempat tak mayat. Tempat spik dalam tu lian dia panggil. Apabila sudah diliankan, tafsir lagi, dan diletakkan seorang hamba ke dalam kubur dan berpaling daripadanya oleh sahabat. Tu email tu bila pakak klik abui tu baca talqin saat ni. Engkau sungguhnya ia dengar suara ketukan kasut-kasut mereka. Sorah duk getuk kasut jalan kerup kerup kerup. Dia dengar suara. Hak ni waris dengan hadis yang sahih Bukhari ni. Mana bila mayat tu tani sorang ketuk ke, mana sorang ketuk? Sorang yang kita berjalan. Bunyi tapak kasut kita. Keruk, keruk. Sorang banyak dengar. Datanglah kepadanya oleh 2 malaikat. Maka memperduduk keduanya akan dia. Ini akan mayat. Mula dia tidur. Suruh bangun duduk. Bangun ke mana rapat cik apa pelong? Dia alam suku dah. Bukan kata boleh bangun gitu, alam suku dah. Maka berkata keduanya baginya, bagi mayat, apa engkau kata pada ini laki-laki bagi Muhammad? Maka ada pun orang mukmin maka berkata, ya aku nak saksi bahwasanya ia hamba Allah dan Rasul. Kalau orang mukmin jawab gitu, maka dikata baginya, tilik olehmu kepada tempat kamu ditukarkan oleh Allah dengan dia akan tempat duduk di dalam syurga. Hak neraka tukar jadi syurga, tukar.
Sabda Rasulullah, maka nampak keduanya sekalian, katanya. Dan ada pun orang kafir dan orang munafik, maka dikata baginya, apa engkau kata pada ini laki-laki? Laki-laki itu Nabi kita lah. Mu nak kata lagu mana Nabi Muhammad? Maka berkata, ya tidak, aku tahu. Apa tak tahu? Adalah aku berkata seperti apa yang berkata oleh manusia. Amo tu orang ya. Dan mau kata gitu-gitu, mau tak tahu. Lagu mana dia mau kata ni? Maka dikata baginya, tidak tahu engkau dan tidak juga membaca engkau. Kamarnya dipukulkan dia dengan tuku daripada besi sekali pukul antara dua telinga. Buat dengan tuku. Maka berjerit ia dengan jeritan yang kuat. Jerit itu menaung. Yang mendengar oleh mereka di sekelilingnya mereka manusia. Kita yang tak dengar. Binatang semua dengar belaka. Semua tu dengar belaka. Ada tu Sahih Bukhari dah. Sahih Bukhari. Ada satu hadis lagi itu, dan telah sabit dalam hadis-hadis bahawa salah seorang malaikat namanya Muka dan seorang lagi namanya Naki. Dua orang malaikat lah, Muka seorang, Naki seorang. Dinamakan kedua dengan demikian itu kerana huduh rupa keduanya. Tak jangok rupa dia. Tak ada comel dah lah. Malaikat jaga neraka dah. Masa jaga neraka. Imam Tirmizi meriwayat pada Abi Hurairah berkata, ya, sabda Rasulullah SAW yang maksudnya, apabila dikebumikan mayat datang kepadanya oleh dua malaikat yang hitam biru kedua. Maknanya malaikat ni huduh. Awal dengan hadis Bukhari ni. Apa dah? Hadis Tirmizi. Bukhari. Dikatakan bagi salah satunya Muka dan yang satu lagi itu Naki. Habis. Dan Ridwan yang menunggu surga mati. Dan Malik yang menunggu neraka. Ridwan tu jaga surga. Malik Zabaniyah jaga neraka. Malaikat azab bawah. Malaikat azab itu dinamakan dia Zabaniyah. Firman Allah Ta'ala, jangan sekali-kali berlaku derhaka, demi sungguhnya jika ia tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk itu, nescaya kami akan menyetok ubungnya dan menyiriknya ke dalam neraka. Ubung-ubung orang yang berdusta yang bersalah. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkan. Panggil fuak-fuak dia. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyiksa. Dan ketua neraka itu namanya Malik. Firman Allah Ta'ala yang bermaksudnya, sesungguhnya orang-orang berdosa dengan kekufurannya. Itu tafsir itu. Taswir. Dosa lagu mana? Dosa dengan sebab kufur lah. Kekal selama-lamanya di dalam azab siksa neraka Jahannam. Tidak diringankan azab itu daripada mereka. Balik kurang tu tak akan berat mata. Dan tinggal menderitai dengan putus asa daripada mendapat sebarang pertolongan. Tak ada harap nak dapat pertolongan lah. Putus asa lah. Dan kami tidak menganiayai mereka. Akan tetapi mereka lah yang menganiayai diri sendiri. Makna tu saya kata, aku bukan buat zalim, dia zalim sendiri. Abang awak kawan aku ni. Dan mereka menyeru ketua malaikat penjaga neraka dengan kata, wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami. Dan neraka dah, minta ni mati sekali lagi. Agak, mana boleh mati? Kerana kami tidak tahu menderita. Tak, susah, azab lah kubur. Malik menjawab, sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab. Tidak ada kelepasan dengan apa cara pun. Tetap situ. Habis. Satu malaikat yang 10. Dua lagi yang tak sebut di sini. Dan itu kita buat di bawah. Dan setengah pada malaikat itu lagi Raqib Atid. Dua ni Raqib Atid ni. Tuan musannif atas tak sebut. Kita buat suku lah. Tugas menulis amalan-amalan manusia yang mukallaf. Dia juga tanda ya. Orang kecil buat apa semua tanda.
daripada kebaikan ataupun kejahatan, maka sungguhnya Allah Ta'ala telah mewakilkan kepada tiap-tiap mukallaf 2 orang malaikat, nama tiap-tiap satu daripada kedua tu Raqib Atid. Bukan salah seorang nama Raqib, satu lagi nama Atid, tak. Faham dah? Raqib Atid tu nama seorang malaikat. 2 malaikat, hak ni Raqib Atid, hak ni Raqib Atid, satu pendapat. Dia bukan kata Raqib seorang, Atid seorang, tak ni. Sinilah firman Allah Ta'ala. Semasa 2 malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Tidak ada sebarang perkataan dilafalkannya atau perbuatan dilakukannya, melainkan ada di sisi malaikat yang pengawal yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Setiap waktu tanda juga, nanti tanda, nanti tulis amal apa kita buat tanda segala-gala. Habis kat tu kita naik kepada materi di atas. Afdal segala makhluk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawa ia dalam kurungan 4 persegi itu bukan dalam mutlak itu kita tambah suku tu lah. Setiap kurungan 4 persegi wong lip siliam tu kita tambah suku. Kalau dalam mutlak tak ada tu kita buat unwan, kita buat tajuk suku, mudah nak cari, mudah nak cari lagu tu lah. Tapi ada juga yang asal hak pengarang pada supaya kitabus solah ke apa kitabut taharah tu. Tu suku hak tu dia tu. Tak ada apa. Dan bahawa ia seorang etikak pula bahawa seafdal segala makhluk sekaliannya Nabi Muhammad. Nabi kita lah yang lebih sekalinya. Tak ada dah nak tindih. Lebih pada Nabi kita tak ada. Makhluk ni. Kemudian maka segala rasul-rasul yang lain. Kemudian maka segala anbiya. Kemudian maka malaikat salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Kemudian segala sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita nak penjelasan ni tengoklah kitab Syarah Jahrah. Dalam Syarah Jahrah tu dia peluah panjang masalah satu-satu dia huraian situ. Cuma kita tak ada sebutlah takut panjang sangat. Dan bahawa ia seorang i'tikad, ia mukallaf tak situ. Dan bahawa ia mukallaf i'tikad pula bahawasanya segala makhluk mati sekaliannya. Katakanlah habis umur mereka itu. Bila umur habis, mati. Buat kita umur tak habis lagi, nak nyawa lagi. Dan habis umur, habis. Dan yang mengambil segala arwah mereka itu malakul maut, iaitu Israel. Itu. Kita sebut lepas mari dah. Dan di bawah tu kita ada hurai masalah ruh. Ruh ni apa dia ruh? Sikit kita ambil penjelasan di bawah. Ta'rif ruh itu mengikut pendapat Farraq. Farraq tu nama orang. Ia berkata, ruh itu ialah perkara yang hidup dengan dia oleh manusia. Orang kita nak hidup dengan ruh. Tu ruh. Nyawa. Yang tidak diberitahu Allah Ta'ala akan seorang pun pada makhluk lah. Dia tak tahu duk mana roh ni. Qulir ruhu min amri rabbi. Tak tahu duk mana. Tapi dah tubuh kita. Bukan duk di jari, bukan hujayam, dah tubuh kita. Kita tak tahu tu. Dan tidak memberi ilmu pengetahuan mengenai roh ni kepada hamba-hambanya. Jadi roh ni tak tahu kepada kita sebagai hamba dia. Habis kata. Apa makna ruh? Makna ruh pada istilah jauharun basitun mujarradun, maksudnya ila akhirih, jauhar yang halus. Satu benda hak jiring hak kecil yang kosong yang dicipta dengan pekerjaan Allah. Hak urusan Tuhan lah buat, kita tak pandai. Dan dijadikannya oleh Allah Taala dan ia mengesankan faedah kehidupan bagi jasad. Boleh gerak-geri, boleh memberi bekah. Itu dia panggil roh. Sebab ada roh tu kita boleh bergerak, boleh pergi mari. Roh itu ialah ibarat daripada jisim cahaya yang tinggi, yang bergerak, yang menyalahi hakikat mahiyah. Mahiyah tu hakikat juga tu. Ini jisim yang disentuh, yang berlari pada jisim di tubuh kita. Seperti berlari air dalam bunga mawar. Itu bandingnya dia tu. Bandingnya dia dengan tu. Duk berlari dalam tubuh kita.
Dan minyak di dalam buah zaitun. Minyak lah buah zaitun. Minyak ada tu. Duk berlari lah buah tu. Ruh tubuh kita lagu tu juga. Berlari tubuh. Dan api di dalam arang batu. Arang batu. Tidak menerima hancur dan binasa. Dan tidak menerima pertukaran dan perpecahan dan cari rusak. Tak tengok. Ia roh ni memberi faedah kepada jisim akan kehidupan al-hayat, mana hidup dan keperluannya. Selama mana ia patut dan sesuai dan layak menerima melimpah dan berlari dalam jasad. Itu sebagai takrif bagi ruh lah. Cuba tengok rajak ke Ruhul Ma'ani, kitab tafsir tu 30 juzuk 16 ataupun 15 jilid Ruhul Ma'ani. Tafsir Al-Alusi, tafsir Al-Alusi. Soal dari kubur. Dan ditanyakan mereka itu di dalam kubur. Kemudian daripada ditanamkan mereka itu, bila sudah tanam malaikat tanya. Malaikat perhimpunan yang tertentu juga. Adalah orang yang tak kena tanya tu. Kita baca sikit walau tak semua pun di bawah tu. Apabila mati seorang dan dikebumikan dia oleh keluarga hingga Allah mendatang dua malaikat seperti tadilah kita sebut supaya bersoal keduanya ke mayat itu apa yang akan berkata tentang Allah dan Rasul. Tak adakah beriman dengan keduanya ataupun kufur keduanya. Telah ittifaq ulama ahli sunnah wal jamaah atas bahawa soal dua malaikat akan mayat dalam kubur itu akan terkena kepada semua orang. Semua kena soal dalam kubur tu. Soal kubur kan, soal apa tadi? Bukan nakir tadi, sebut dah. Sama ada orang Islam ataupun kafir, semua kena. Adapun orang tidak mukallaf seperti kanak-kanak, orang gila, mereka tidak sampai kepadanya seruan dakwah. Jauh duduk oleh hutan. Maka sungguhnya mereka tidak akan ditanyakan di alam barzah. Tak kena soal. Sebab jauh, sebab budak, sebab gila. Kalau kira mari nampak orang gila telanjang pergi batas baik dia kita. Dia tak ada kena azab, dia tak kena soal kubur, bukan nakir tak tanya dia, dia masuk syurga. Kita belum tentu lagi. Tak, berdoa nak syurga. Karena soal kubur itu adalah natijah pada taklif. Bila mukallaf nak soal. Kalau tidak taklif tak ada soal. Sebab tu setengah katanya budak bila kita tanya tak sunat kita talqin. Karena tak ada soal bukan nakir. Budak bila mati tak nak talqin tak sepuh ketua. Sebab dia mukallaf ketua. Budak tidak mukallaf, maka tidak soal. Bila tidak soal, pasal apa kita talqin? Taklah. Sudah banyak budak lah. Padahal mereka tersebut itu tidak ada taklif. Maka bagaimana mereka ditanya? Habis. Tak ada kena tanya lah pendek kata dah. Dalilnya ialah hadis riwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata ia bahawa Rasulullah bersabda. Ya maksudnya hak Jawi itu kita ambil tu selalah Arab tertinggal panjang sangat makan masa baca tu. Apabila sudah diliankan hadis tadi dah kesimpulan makna kita kita tinggallah sebab hadis tu kita baca dah sana dalam bab soal mukanaki. Kita tunggu bawah sikit lagi sebelum pada habis nota kaki tu. Ada murad dengan soal kubur itu ialah soal di alam barzah. Itu soal kubur. Murad dengan soal kubur itu soal alam barzah. Alam barzah ni antara mati dan kebangkitan. Antara kita mati nak bangkit akhirat. Alam barzah. Bila mati pak, kita nak bangkit kepada mahsyar. Tak alam barzah. Celah-celah tu. Lama tu. Sama ada demikian itu dalam kubur ataupun lainnya. Tak mestilah kubur. Kalau orang mati hancur makan api pun sama juga. Alam barzah. Tapi golik kalau mati kita boleh kubur. Tak ada kubur tu. Dan sungguhnya disanakan soal itu kepada kubur. Hangana boleh kata soal kubur. Kerana ditilik kepada kebanyakan mayat itu dikebumikan dia. Boleh kita panggil soal kubur tu sebab kebanyakan orang bila mati kita kambuh. Padahal belanda makan di rimah, makan di boyoh hacul bu belanda. Makan di api tak ada nampak apa belanda. Supaya kafir kan. Ya bakar tulis hanguh lagi. Maka kena alam barzah tu dia panggil
kena soal juga dia panggil. Padahal bukan dikubur pun kita bakar habis dah tu, kena soal apa tu lah. Malaikat orang tak kena soal perhimpunan yang tertentu di atas tu turun bawah. Ada tak kena tanya. Siapa dia kata? Akan satu, yakni ada beberapa jamaah tertentu sahaja yang tidak disoalkan mereka itu di dalam kubur mereka. Ada tak kena soal. Maka di antara mereka itu ialah para anbiya. Pak Nabi tak kena soal. Hak fisik dah ni. Siddiqin, syuhada tak kena soal dah. Ya syahid. Dan orang melazimi baca surah Tabarakal Mulk. Hak ni kita boleh buat insya-Allah. Kalau kita nak tak sesak kubur, baca ni. Nah, tiap-tiap malam. Boleh lawai tak weh? Tiap-tiap malam. Ambil masa untuk dia setengah jam, duduk atas jadah baca ni. Semalam sekali surah Tabar. Nah, bawa hak ni. Dah hak ni kita boleh usaha kerana bukan nabi. Orang baca mengekali surah Tabar. Dan surah Sajadah. Sajdah. Dan seperti demikian itu juga mereka yang baca ketika sakit matinya surah Qul Huwallah. Bila kita sakit berat, kalau tengok segi adat ni kita tak sialah sakit kita. Baca Qul Hu. Baca Qul Hu, jangan beradu. Mudah-mudahan tak ada kena apa dah? Tadi soal apa dah? Soal kubur. Soal kubur. Dan orang mati sakit perut, makan walanah 3 ti. Makan walanah 3 ti, air boleh 2 botol, insya-Allah tak ada kena soal kubur. Sikit perut. Dan orang yang ditimpa penyakit taung. Penyakit taung ni kita pun tak kenal. Jenis penyakit lagu mana tak tahu lah. Penyakit masa dulu ni. Dan orang yang mati pada malam Jumaat ataupun harinya. Atau pergi buka dalam Tuhfatul Murid. Muka surat 400 sampai 401. Tabak Darul Bairuti. Dimash. Hak ta'liq oleh Syekh Abdul Salam Shannar. Di antara ulama yang sebagai guru Mahafatah Islami sana. Dan bahwasanya dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat. Ini kena beriman, kita akan bangkit dan kita kena hisap. Kita akan bangkit di akhirat nanti. Dan dihisapkan mereka itu pada mauqif atas segala amal mereka itu. Mereka yang masuk syurga dengan tidak hisap. Itu adalah golongan yang masuk tanpa hisap tu ada juga tu. Kita tengok nota kaki di bawah ke 1. Apabila mati manusia maka hancur jasad semua. Ada tak hancur tu suku lah. Jasad syuhada, jasad anbiya, itu tak hancur tu. Dan tidak kekal suatu pun daripadanya malaikat zarrah kecil yang dinamakan dia ajbuz zanak. Satu benih ajbuz zanak tak hancur. Disebut dalam hadis mengikut riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah bahawa Nabi bersabda, yang maksudnya tiap-tiap Adam itu dimakankan dia oleh tanah okey. Barangkali kita tu dimakankan dia. Dimakan dia tu kecek pendek tu. Aku nak dimakankan akan dia oleh tanah. Hancurnya kita ni. Malaikat ajbuz zanak daripada ajbuz zanak dijadikan dia. Kita akan jadi semula. Dan padanya pada ajbuz zanak disusun kembalikan dia. Atau hadis Sahih Bukhari. Maka apabila Allah menghendaki membangkit manusia menurunnya dari langit akan air hujan, akan air atas juzuk baki tersebut. Kemudian Israfil menghidupkan dia. Dan Allah Ta'ala menyuruhnya meniup serunai sekakala kali yang kedua, iaitu tiup menghidup. Tiup pertama mati, yang kedua jadi hidup semula. Maka tumbuhlah dan hiduplah makhluk seperti tumbuh sayuran. Nak tumbuh kulak, tumbuh sayuran. Seperti sabda Nabi SAW, maksudnya kemudian Allah Ta'ala menurunkan pada langit akan air. Tuhan tunggu air daripada langit. Maka tumbuhnya seperti tumbuh sayuran. Dan Tuhan pula memanggil roh-roh, maka kembalilah roh-roh itu kepada jasadnya yang telah adalah dalam dunia ini. Roh mari semula pula
maka bangunlah makhluk-makhluk berkata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina ila akhirih. Pada ketika itu orang-orang yang tidak percaya hidup semula berkata, aduhai celakanya kami, kita beriman tak apa kita beriman hidup semula. Tahu? Orang hak saja kata kita mati gaib, bawa naik semula, celaka sungguh buat kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Lalu dikata kepada mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang amat pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Habis kata. Hisab. Di antara benda yang kita kena beriman, hisab. Hisab itu ialah Allah Ta'ala ke satu. Allah Ta'ala menzahirkan amalan hamba ke atas mereka. Dan atas apa yang mereka lakukan di alam dunia dulu. Cik amalan kita. Daripada kelakuan-kelakuan perbuatan atau perkataan atau etika pegengi. Kebaikan ada ya ataupun kejahatan. Molek ke jahat semua dihisab dikira. Firman Allah Ta'ala yang maksudnya, dan orang-orang yang kafir pula amal-amal mereka adalah umpama riak sinaran panah di tanah rata yang disengkanya air. Ngerti riak sinaran panah? Bila kita tengok tabatah tengah hari nampak gelombang macam air. Itu dia panggil. Sengkanya air oleh orang yang dahaga. Tapi bukan air. Lalu ia menuju ke arahnya. Sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu yang disengkanya itu. Tak ada air pun. Itu orang kafir. Demikianlah keadaan orang kafir tidak mendapat faedah daripada amal sebagaimana yang disengkanya. Dia kata, ya wa amal boleh tu pala ni. Orang kafir duk tabarak, duk bericak, orang tu bericak gening dah. Ya kafir, saya tak boleh sepuluh dia tu. Bericak ke pondok sikit, kerak ke sejik sikit, mana boleh. Kita ambil sudah lah. Tapi dia tak boleh apa tu. Dia suka kata boleh. Tak ada habuai. Apa kafir tu? Tak. Dan ia tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya. Lalu Allah menyempurnakan hitungan amal serta membalahnya. Dan ingatlah Allah amat segera hitungan hisabnya. Itu satu hadis dan satu ayat. Ayat yang kedua tu insya-Allah kita agak baca sendiri. Nak kata malaikat mereka yang masuk syurga dengan tidak hisab. Siapa kata masuk syurga tak ada kena hisab ni? Masuk selalu siapa kata? Tengok hadis dia panjang. Akan satu turun di bawah. Di antara hadis menunjuk atas golongan yang masuk syurga tanpa hisab itu ialah hadis riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Abbas, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Arak kita tinggal, mi Jawi. Muka lek sana. Ditunjuk atasku akan beberapa ummah. Pada Tuhan tunjuk ke Nabi kita lah pada malam Isra' Mi'raj lah. Malam Isra' Mi'raj Tuhan tunjuk Nabi kita. Maka tiba-tiba seorang Nabi berlalu sedang sertanya seorang sahaja. Ada juga seorang Nabi serta dua orang. Dan berlalu pula seorang Nabi sedang bersertanya satu jemaah. Dan yang lain pula seorang Nabi berlalu tidak ada sertanya seorang pun. Seorang. Tak ada siapa dia ada. Kemudian aku nampak ramai orang hingga memenuhi sepanjang penglihatan. Penuh Nabi nampak . Maka aku berharap bahawa mereka itulah umat aku. Nabi kata Tuhan ramai tu umat aku dah tu. Harap-harapnya. Maka dikatakan ining Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian dikatakan kepada aku, tengoklah. Maka aku nampak orang ramai memenuhi sepanjang penglihat. Maka dikata bagiku, tilikkanlah bagi bagi. Maka aku pun tilik orang ramai yang memenuhi tepi langit sepanjang penglihatan. Penuh di tepi langit ramai, berjuta lah. Maka dikatakan itulah umat kau ya Muhammad. Hak dia suka terkenal mengerti umat Nabi kita. Sedang serta mereka itu 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Allah. Ini dalil. Hadis ni Bukhari dia sahih ni. Dia sahih dah. 70,000 tak ada kena hisab. Kemudian berasinglah orang-orang.
dari sahabat-sahabat baginda tanpa baginda menyatakan kepada mereka. Kamarnya berbincanglah sahabat-sahabat Nabi, sahabat kan kecek sama dia lah ni. Maka mereka berkata, adapun kami telah dilahirkan dalam keadaan syirik. Kita beranak jahiliyah kok kita ni setengah-setengah. Tetapi kami beriman kepada Allah dan Rasul, dan tetapi mereka itu adalah anak-anak kita. Maka sampai perkataan tersebut kepada Nabi SAW, maka baginda bersabda, mereka tidak pernah menembak nasib dengan perantaraan burung dan tidak suwi. Suwi itu istilah kita kampung tu, selagi maja ataupun bahasa kita kata bercenang. Baca cenang bukan cendayang tu, selegak lah tu macam mana. Cenang, suwi, maja. Atiarah. Nah. Tuhan sebut. Dan mereka tidak pernah menjampi. Dan di atas Tuhan mereka bertawakal surah Tuhan. Maka berdiri Ukasyah bin Mihsan, tu sahabat Nabi. Maka berkata, ya, adakah aku setengah pada mereka itu, wahai Rasulullah? Tanya lalu, Rasulullah, amma ke mana ni? Setengah waktu juga kah? Nabi jawab kata sabdanya, ya, bahkan engkau setengah pada mereka itu. Agar panggil dapat lesen besar tu? Lesen tu. Maka berdiri seorang laki-laki yang lain pula lalu berkata, adakah aku ini pada mereka? Amu nama. Dua pula. Sabda Nabi, telah didahului engkau dengan oleh Ukasyah. Ukasyah tanya dah saat ni, mu tak payah tanya lah. Nabi tahu. Itu antara dalil yang menunjukkan golongan yang dapat syurga dengan tanpa hisab, 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Ramai. Habis timal amalan dan lalu atas sirat. Dan sekalian amal mereka itu ditimbang ke sekaliannya pada neraca. Yang kena timbang belakang ni. Neraca ni apa? Iaitu penimang bawah yang melengkapi semua apa yang telah dilakukan manusia daripada dosa-dosa. Semua dosa-dosa manusia buat tu kena timbang. Dan apa juga amalan kebaikan, kena timbang juga amalan. Dan iaitu penimang yang halusi dan yang betul adil, tidak tersalah. Nak kata silap mata kelo tak lah. Timbang betul sengerti ni. Timbang betul kena molek. Yang dicipta oleh Allah. Yang Tuhan buat lah. Yang sangat rapi perbuatan. Memang tak ada orang nak buat seperti Tuhan, tak ada dah. Rapi sungguh. Firman Allah Ta'ala, wa nad'ul mawazina ila akhirih. Maksudnya, dan ingatlah kami akan mengada neraca timbangan yang adil. Tuhan sebutlah Quran dah. Kami akan buat neraca timbangan yang adil di akhirat esok untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri sesiapa yang akan teranyanya sedikit pun. Pendek kata nak kena zalim itu tak ada. Semua tu adil daripada Allah. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi. Biji sawi benarnya kecil dah. Tak sawi pun makan kayu dah. Kecil-kecil dah bulat-bulat sekali pun. Nasya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Walaupun benar kecil, kami akan kira, kami hitung, kami hisap. Dan cukuplah kami sebagai penghitung. Sesungguhnya pendapat jumhur ulama, tu bukan ayat tu syukurlah, ialah bahawa yang akan ditimbang itu ialah amalan-amalan, bukan senarai-senarai. Khilaf ulama lah. Kita nak timbang akhirat, nak timbang gapo? Ada satu pendapat mengatakan kita timbang senarai. Senarai ni buku, hok tanah, melekat tanah-tanah lipat, tanah lipat. Timbang hok tu, tapi pendapat jumhur kata tak, timbang amalan tu. Dia khilaf antara ulama tu. Kita ambil pendapat jumhur lah, pendapat jumhur. Habis. Melalui sekalian mereka itu atas sirat. Pembahasan sirat tu panjang juga je kita tulis dah. Pembahasan sirat tu pun kita tulis. Ya sebenarnya pun kita ambil dari kitab tajuk yang kita tulis bab sirat lah. Cuma kita bacalah sikit situ insya-Allah. Sebagai kita tulis dah wala tak semua. Ya sebenarnya tengah kitab Anut Tulab fi isbatis sirat tu satu buah untuk tajuk bab sirat saja. Pendapat ulama, ada hadis, ada penjelasan di situ. Akan satu di antara perkara yang wajib atas kita sebagai mukallaf mesti berpegang dan etikadnya ialah adanya sirat itu. Seperti kata Imam Tahawi dalam akidah Tahawiyah.
Yang maksudnya Arab tu wa nu'minu bil ba'si ila akhirih. Dan beriman kami dengan dibangkit manusia pada hari kiamat dan dibalaskan amalan mereka dan hisab amalan dan membaca suratan amalan dan pahala dan seksa dan juga beriman dengan sirat. Hak belakang sekali tu kita dah belakang sekali dah. Semua ini perkara telah datang waris dengan dia beberapa hadis. Dan iaitu perkara yang halu. Apa ni? Perkara yang haruh. Artinya tidak terjadi di atas isbatkan dia oleh perkara yang berlawan kaedah-kaedah syar'iyah dan ma'rufah. Maka selama mana datang dengan dia oleh hadis-hadis yang sahih, maka asalnya bahawa beriman kami dengan dia. Bila dah waris hadis sahih, maka tetap kita kena beriman. Adalah hadis disebut. Cuma kita tak ada waris sini tu dah. Siapa tak ada sebut sini. Nanti buka tengok dalam kitab bab sirat suku. Makna sirat. Sirat pada lughah dengan makna at-tariq, arti jalan. Dan pada istilah itlaqkan di atas dua makna. Itu sirat. Pertama pada dunia makna dianya al-manhaj allazi syara'ahu Allah li ibadihi wa amarahum bittiba'i. Satu manhaj, satu jalan yang Allah Taala syarakkan dia bagi hamba-hamba. Dan ia menyuruhkan mereka itu dengan mengikutkan dia. Mengikutkan jalan itulah. Ini ialah makna firman Allah Taala wa anna hadza sirati ila akhirih. Maknanya bahawa sesungguhnya ini jalanku agama Islam ni yang betul. Yang betul, patu lurus tu kita tu wa tu lebih. Wa tu nak lepas ada ra macam ni. Yang betul, yang lurus nak gitu lah. Maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam. Karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Dengan demikian itulah Allah perintah kamu supaya kamu bertakwa. Sirat maknanya kedua ni pak kita nak. Iaitulah al-jisrul ladzi yunsabu ala nari jahannama yaumal qiyamah. Titi ataupun jembatan yang diletakkan dia atas neraka jahanam pada hari kiamat. Itu sirat. Batu panjang lagi weh. InsyaAllah kita tengoklah kesimpulan dia tu. Ada dua muka surat lagi tu. Ada pendapat hak Imam Nawawi dah sebut. Ginilah buka dalam kita tulislah penjelasan lebih lebar, lebih ke 80 muka surat lebih kita tulis bab ni. Rasanya hampir 80 muka surat tu. Cuba gerak dalam kitab bab sirat. Anut tulab fi isbati sirat inda al-sunnah wal jamaah. Nah, sebuah tu tajuk tu saja. Ada kita tak panjang lebar lah kalau di sini. Kita masuk kepada muka surat 116. Haud Nabi, haud mana kolam, haudun Nabi. Mana kolam, bukan kalam. Kolam ni makna sungai air kolam Nabi. Dan syafaatnya. Dan bahwasanya segala orang mukmin meminum mereka itu daripada haudin. Orang mukmin semua minum daripada kolam Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mendapat mereka itu mukminin tu syafaatnya, yakni akan syafaat Nabi pada hari kiamat. Dan sebesar-besar syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaatul uzma, iaitu syafaatul uzma, syafaat yang amat besar pada faslil qada. Nanti kita akan hurai syafaatul uzma tu. Kita tengok ke satu muka 116 dulu. Haudun itu ialah kolam. Kolam macam kolam berenang lah. Kolam berenang, kolam air lah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu sungai di dalam syurga yang dinamakan dia Al-Kautsar. Itu untuk Nabi kita Tuhan beri. Yang dituangkan daripadanya dua saluran ke atas bumi di Al-Mawqif, iaitu pada mahsyar.
Dan ini bombing yang dituankan padanya dua saluran, ini dinamakan Al-Haudu, mana kolam. Kita tengok satu hadis Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam sahihnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambil maksud dululah sebagai pitah-pitah. Sedang-sedang aku berjalan di dalam syurga, tiba-tiba aku berada dengan sungai yang dua tebingnya itu adalah kubah-kubah daripada permata lu'lu' yang geronggong, geti geronggong. Bukan kata ya benar geronggong macam geronggong dalai lah. Benar. Bukan kata bulak tu. Geronggong lah. Pasal kita panggil geronggong jadi luar dalai. Yang geronggong. Berkata aku, apakah ini wahai Jibril? Ia menjawab, ini adalah sungai Kausar yang Allah Ta'ala beri kepada kau. Maka tiba-tiba tanahnya ataupun bahunya itu adalah kasturi yang amat berbau. Hadis Sahih Bukhari, kitab Raqaq. Dan haudun itu ialah awal-awal tempat yang akan berhadap kepadanya, kepada haudun oleh makhluk selepas pada dibangkit pada mati. Jadi mula-mula sekali tempat yang kita bangkit selepas pada mati itu situ tempat kita nak pergi. Tempat yang kita nak pergi mula-mula bila bangkit pada mati, situlah. Kerana mereka keluar pada kubur mereka di dalam keadaan dahga. Masa kita tubik pada kubur ni kita lapar, dahga. Masa tubiklah kubur nak pergi pada mahsyar. Maka datang mereka itu kepada haud, kerana bagi tiap-tiap nabi itu ada haudun. Bukan nabi kita seorang ni, semua nabi ada belakang. Sabda Nabi SAW, inna likulli nabiyyin haudan. Baris tak kena lah. Baris tu kadang-kadang masuk buh dengan laptop ni, silap agak ada. Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridatan wa inni la arju an akuna aksarahum waridatan. Sesungguhnya bagi tiap-tiap nabi itu haudun. Sesungguhnya mereka yang berbangga, yang mana di antara mereka yang lebih banyak jemaah yang datang. Siapa yang paling ramai, orang itu megah dan kedai bayar akhirat esok. Umat yang ramai lah. Maka sungguhnya aku berharap bahawa adalah aku yang paling banyak di antara mereka yang nisbah jemaah tu yang datang. Aku Nabi kata, aku paling kata orang yang ramai jemaah, umat aku paling ramai sekali. Hak lalu ke sungai lah. Kalau kolej tadi. Ada Tirmizi je. Habis syafaat turun kepada bawah sikit. Atas dia katanya, dan sebesar-besar syafaatnya Nabi SAW as-syafaatul uzma, iaitu syafaat yang amat besar pada faslil qada. Satu, telah sabit syafaat itu di dalam Quran dan hadis. Adapun Quran, maka firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Pada ayat kursi yang kita dah baca, tidak sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya, izin Allah. Ada tu izin tak apa. Itu dalil kata syafaat. Adapun hadis, maka itu setengah daripada nyonya hadis tu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ini hadis sahih. Kita tak ada syak apa lagi dah. Maksud hadis lalulah. Ada tu kita lakah sikit. Diberikan kepada aku 5 perkara yang tak pernah diberikan seorang nabi pun sebelum aku. Habis kata Tuhan beri kat aku ni, nabi dulu tak tahu. Mana hak pisik lah nabi kita ni. Hak istimewa dah. Adalah seorang nabi itu dibangkitkan dia kepada kaumnya khas, dan dibangkitkan aku kepada manusia seluruh. Aku bukan kata untuk aku saja, seluruh. Dan dihalalkan bagiku harta ghanimah. Umat dulu tak boleh. Atau yang dapat perangai. Dan diharamkan atas mereka yang sebelum aku. Umat dulu haram. Kalau perangai pun ghanimah tak boleh ambil. Umat Nabi kita boleh ghanimah. Harta ghanimah, harta fai'un, harta salabun. Salabun tu di tubuh yang mati. Tubuh kita perangai. Ghanimah ni syukur. Dan dijadikan bagi aku bombing itu bersih dan tempat sujud. Maknanya bila bombing bersih, boleh kita nak tayamum, boleh kita nak semaya di mana tempat pikuk lah. Boleh kita semaya belakang tempat sujud. Dan tohu, boleh kita buat taharah.
Mana ganti itu harap lah, bukan itu harap tu tak. Dan gerung daripada kami oleh musuh-musuh kami perjalanan sebulan jauhnya. Apa makna? Bila Nabi kita keluar nak pergi perang ni, perjalanan Nabi dengan seteru tu kalau jarak jauh sebulan tu, musuh takut boleh-boleh dah. Allah, hebat Nabi kita. Kali kita kata Nabi duduk di tempat dia tubik di Madinah, tempat nak gitu jarak perjalanan sebulan perjalanan, seteru takut dah. Sejak temu dengan Nabi Muhammad tu dia panggil tu hawi suku tu. Hawi suku tu. Dan diberikan kepada aku pula syafaah. Situ Pak Kena tak? Kita nak syafaah. Ada riwayat Imam Bukhari. Syafaah itu terbagi kepada dua secara ringkas. Pertama syafaah ammah, hak umum, iaitu di antara khususiyat alaihi salam, hak untuk Nabi. Karena dimuliakan dan ditinggikan Torah ni panggil apa? Pangkat Nabi, tu Torah Nabi. Bukan Torah nak tepi-tepi pada tu. Torah ni mana pangkat Nabi, darjat. Maka iaitu ketika bersangat tekad cobilu dan huru hara hari mahsyar. Huru hara ataupun huru saja, huru hara, tamu hara selagi. Huru hara hari mahsyar. Haru-hara lah. Haru-hara dia panggil. Hari mahsyar. Atas makhluk-makhluk serta lama masa mereka menunggu di situ. Waktu masalah jadi duk huru-hara situ tu, syafaat Nabi kita lah tahu mudah sekali. Di mana di antara mereka berharap dapat lepas daripada tempat ini, walaupun mereka dibawa ke neraka Jahannam pun, dia nak makan sedap kan. Bila duk zahmah situ tu, nak lepas sudah, gilah neraka ke neraka, dia nak makan gengeng. Dan makhluk-makhluk semua memohon syafaat kepada para anbiya, masing-masing nabi lah. Nabi itu mengaku wakil tangan kawan tak boleh kawan kadi banyak. Akhir Nabi kita supaya diberi syafaat pada mereka, semoga Allah memutus mereka dengan hisab. Tetapi semua para anbiya tidak menerima, sehingga Sayyidina Nabi Muhammad, Nabi kita, memohon kepada Allah Ta'ala, maka diberikan kepadanya akan semua makhluk disyafaat. Lepas Nabi kita syafaat, hak lain boleh syafaat bih. Itu dipanggil syafaat yang ammah dia panggil. Dan Allah menyudahkan mereka dengan hisab. Yang kedua, syafaat khasah kepada Nabi Muhammad. Ini untuk umat dia saja. Tadi untuk seluruh dia. Ini untuk umat Nabi kita saja. Maka adalah tertentu dengan umatnya sahaja. Umat lain tidak masuk. Dan akan berlaku syafaat dengan dimasukkan satu kaum ke dalam syurga tanpa hisab. Begitu juga diberi syafaat kepada Rasulullah, satu kaum yang telah tetap mereka akan masuk neraka. Maka disyafaat kepada mereka hingga tidak akan masuk neraka lagi. Itu syafaat Nabi. Itu khas Nabi kita, itu umat dia. Sebagaimana adalah syafaatnya dengan mengeluarkan mereka yang telah berkata la ilaha illallah. Mengeluar itu daripada, tak ada mengeluar lah, daripada neraka. Sebagaimana disepakatkan dengan mengangkat darjat satu kaum yang dapat masuk syurga. Habiskan. Naik kepada atas. Keturunan Nasak. Nasak tu keturunan dah tu. Baka Nabi. Penghulu Nabi kita. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dia baca rawi bersangi je lah tu. Tak. Baca rawi bersangi hak Arab tu. Satu-satu tu. Dan bahawa ia mukallaf pula i'tikad. Mana wajib ni? Wajib i'tikad. Dan wajib bahawa ia mukallaf i'tikad pula bahawa Nabi kita itu Arabiyun. Bukan orang biasa kita, Nabi kita orang Arab. Bukan orang Jawi, bukan orang Ajam. Lagi Quraisy, bakal Quraisy. Iaitulah nama penuh Nabi dan bin dia lah. Iaitulah Nabi Muhammad anak Abdullah. Anak tu binnya lah. Anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manah, anak Qusay, anak Kilab, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin, anak Malik, anak Nadri, anak Kinanah, anak Khuzaimah, anak Mudrikah, bila tengok berapa? Anak Ilyah, anak Mudara, anak Niza, anak Adnan. Hak ni hak waris dengan sahih ni. Daripada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sampai di Adnan,
Qanin dengan warid yang sahih. Daripada Adnan sampai ke Adam alaihissalam ada khilaf riwayat dia panggil. Nah, ada sebut dalam kitab Tahzib Sirah An-Nabawiyah bagi Ibn Hisham. Ada tu silsilah pada Adnan naik semua kita tak tulis di sini. Kita tidak tercatat di sini. Dan Bono, baca Bono bukan benar tu. Bono Ibuno, Ibuno. Baca Bono. Dan Bononyo, yakni Ibunonyo mak Nabi. Aminah anak Wahab, anak Abdul Manah, anak Zahrah, anak Kilab. Bawah pula ke satu. Kilab anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ai, klik ke tulah weh. Dah belik ke bakar tulah. Anak Ghalib, anak Fihrin, anak Malik, anak Nadri. Dan ibu Aminah itu pula namanya Barrah binti Abdul Uzza bin Osman bin Abdul Dar bin Qusay ibnu Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Untuk belik ke tu belakang. Dah humi mari situ belakang apa. Bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin ibni Malik ibn Nadri ibn Kinanata ibn Khuzaimah terus dia. Dia belik ke tu belakang. Atau kita kena tahu tu. Maknanya nasab keturunan Nabi itu mesti kena tahu. Tak sebab tu orang ingat bezangi tak rugi. Orang ingat bezangi harak Jawi tu ya ada kena belik sikit tak. Duduk lega apa bayar bezangi tu? Duduk dah lega pun. Tak lah walama ke apa itu? Walama arada. Duduk situ. Babak tu, baca hidup mana ikut, boleh suka zangi sudah. Kalau kata baca zangi rugi kan? Tak pada ingat. Kalau kita nak apa anak-anak tak ingat, tapi ingat zangi ingat. Dia mudah saja. Dan bahawasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu putih warnanya bercampur merah. Itu kulit Nabi. Lepas tu tengok lagi kitab Sama'il lah. Pergi buka lagi kitab Sama'il Muhammadiyah dan syarah-syarah dia tu banyak lagi dia hurai tu. Maknanya perangan Nabi lagu mana, sifat peribadi Nabi lagu mana, dia pura panjang lagi. Bukan tempat dia lah sini. Dan bahawasanya ianya Nabi itulah kesudahan segala anbiya dan mursalin. Kedua tu di bawah. Dan tidak jadi muskilah demikian itu dengan tu lebih tu nak sah. Dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam pada akhir zaman, bukan cua tu kha. Dah atas ni musannif kata Nabi kita ni kesudahan segala nabi. Kesudahan kok mana Nabi Isa akan turun akhir zaman? Itu tidak muskilah. Pasalnya kerana bahwasanya ia Nabi Isa turun itu berhukum dengan syariat Nabi kita Muhammad. Bukan syariah dia. Nabi satu akhir zaman dia akan bawa syariah Nabi kita. Tu. Dan mengikut ia dan Nabi Isa baginya yang bagi syariah Nabi kita. Dia tak bawa syariah dia dak ni. Dia kata akhir zaman dia bawa syariah undang-undang Nabi kita. Sebab tu tidak ada manik ke apa. Dan bahawa diperanakkan dia akan Nabi Muhammad di Mekah. Nabi kita anak Mekah. Dan dibakitkan dia akan Nabi padanya, yakni pada Mekah. Berpindah ia Nabi ke Madinah kamal pada Isra Mi'raj lah. Dan wafat ia Nabi padanya pada Madinah. Dan dikuburkan dia akan Nabi padanya Madinah juga. Pada rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketiga. Dan tidak khilaf ulama bahawa dilahirkan Nabi kita itu pada Isnain. Balik beranak hari Isnin tak ada khilaf ulama. Cuma tarikh dia. Hari Isnin. Dan kebanyakan ulama berlaku di atas bawasa pada 12 hari bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Kali ke tahun miladi 570 miladi ataupun Masihi. Tu tarikh miladi tu bawah dah dah. Bawah. Ya kita taklid. Habis kata. Maknanya pada kata kebanyakan ulama sana itu ada khilaf di kalangan mereka tentang tarikh lahir Nabi, tapi hari tetap hari Isnin. Itu situ.
atau syariah Nabi kita menasahkan syariah Nabi-Nabi dahulu. Dan bahwasanya syariahnya syariah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasahkan segala syariah yang terdulu atas syariah Nabi kita. Syariah Nabi Muhammad ni menasahkan syariah Nabi-Nabi dahulu. Undai-undai Nabi kita, undai agama lah. Dia tak support dengan Nabi dulu tak. Wa naskuhu li syar'i ghairihi waqa'. Apalah? Wa naskuhu syariah Nabi kita menasahkan syariah Nabi dulu tu. Dalam jahrah terlupa nak kata tu. Dan kekal syariahnya hingga hari kiamat. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahawa diketahui segala syariah agamanya dan adalah ia cawang baginya. Cawang baginya bagi agama lah. Aka satu apa nak nasah sebagai sikit kita taklid bukan tepat dia, cuma kita ambil maklumat sikit lah. Kerana kecil bab nasah ni banyak dah kita usul fiqh tu, tapi kita ambil sikit-sikit lah. An-nasku dari segi bahasa dengan makna izalah wan naqli, dari segi lugatan, yang artinya menghilang dan pindah. Pada istilah ialah raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'i, mengangkat hukum syarak dengan dalil syarak. Maka menasah oleh syariah Nabi kita itu akan syariah Nabi-Nabi yang dahulu dengan ijma' ulama' muslimin. Yahudi kau dah khilaf bagi Yahudi dan Nasara. Buat ni tak akan muladah. Sekiranya sengka mereka itu akan bahawasanya syariah, bukan syariah tu, syariah kitab iki. Syariah Nabi kita itu tidak menasahkan syariah seorang pun daripada para anbiya, itu Yahudi dengan Nasara. Itu syariah, bukan syariah. Tak tahu tasah. Ada dalam kitab Tuhfatul Murid. Dan yang terlebih dicitanya itu dan yang terlebih dicita-citanya itu bicarakan hukum bersuci. Ni habis dah lah. Maknanya dalam kitab dia nak masuk bercara ni. Mana cita-cita bagi musannif nak bercara sengerti hukum taharah lah. Tapi dia sebut mari dah daripada awal sampai sini sebagai mukaddimah sikit bab kelebihan ilmu, lepas tu sebut mata umul barahin kalingan terjemah. Nak masuk maksud dia lah ni. Dan bicarakan semaya dan zakat, puasa dan haji. Demikian lagi beberapa abwab yang tersebut dalam kitab ini. Kitab Mutlaqin Badra ini. Dan kami pohonkan daripada Allah Subhanahu wa taala akan limpah penolong atas menyebutkan yang dicintakannya, yang dicintakan dia. Dan dengan dia, dengan Allah Taala juga kami berpegang wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu masuk kita kepada kitabut taharah. Kita mula lalu kitab ahkamit taharah. Kitab taharah saja ni. Kita je rasa sikit. Tak. Ulama dia buat satu kitab saja, kitab taharah 10 jilid kitab taharah saja. Syekh Debian, Ad-Dabian ataupun Debian, ulama Saudi tak silap, dia buatkan satu mausu'ah ahkamit taharah 10 jilid masalah serta iringakan dalil pak muzhab. Kitab tu kita ada beli rumah. Tak. Jadi satu masalah kalau dengan hak muasarah hak lama cukup disebut situ dah. Mausu'ah ahkamit taharah. Cara pak taharah tadi 10 jilid. Masya-Allah dia tulis lagu mana. Hebat dia tulis. Kita dak ngaji sikit-sikit ya, sekadar kata 5 muka surat gitu ya. Banyak lagi dia, banyak. Jadi dia buat satu kitab mausu'ah mustaqillah. Sekali dengan dalil, sekali dengan tarjih lagi, tarjih mazhab lagi. Jadi sukalah minat kita baca. Cara baca maklumat apa semua. Ini suatu kitab menyatakan hukum bersuci. Jadi kitab ahkam taharah tu hak asal tu bukan kita tambah dak tu, tapi le kurungan 4 persegi juga hak tu hak asal dia. Ke satu turun di bawah. Kebanyakan para fuqaha mereka memulakan hukum-hukum fiqh itu dengan bab taharah. Tak gitu kah?
Bukanlah kita Jawi, kita Arak kebanyakan, bukan semua dak. Kebanyakannya akan mutaharah. Hak tu mula-mula sekali. Sebab apa? Kerana bahawasanya taharah itu adalah syarat bagi solat yang ialah tiang agama dan sepenting-penting rukun Islam. Kamah dia pada mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab tu sebut taharah dulu tu. Bila kita nak sembahyang taharah dulu. Dia tak ada kita bersolat lalu, taharah dulu. Dan bahawasanya ia taharah ni pendahuluan bagi segala ahkam. Tak, dia tak ada dia saya tak jadi hukum-hukum lain. Berkata Khatib Syarbini dalam kitab Mughni Muhtaq, sebagai kitab muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, para ashabus Syafi'i mendahulukan bab ibadat atas bab muamalat. Biasanya bab ibadat lah, bab ibadat sampai kitabul haji. Tu bab ibadat. Kerana ihtimam dengan pekerjaan-pekerjaan yang bangsa agama, dan bab muamalat di atas bab nikah, lepas pada ibadat muamalat pula. Hakan apa? Dan barang yang bersangkut paut dengannya dengan bab nikah. Kerana bersangatan berhajat kepadanya muamalat. Dan bab munakahat di atas bab jinayat. Lepas munakahat sebut jinayat pula. Kerana bahawasanya kurangnya pada berhajat. Sebab jinayat ni akhir sekali. Dan ditakhirkan bab jinayat itu kerana sedikit berlakunya dengan nisbah bagi bagian dulu. Sebab pendek kata yang paling banyak berlaku ibadat. Ibadat muamalat, munakahat tu tak banyak sangat tu. Tapi dalam bab ibadat kan banyak sungguh. Taharah saja supaya kita kata 10 jilid dah, taharah saja bang. Solat tak lagi, puasa tak lagi. Ta'rifut taharah. Taharah dari segi bahasa, ai lughatan lah, segi lughah, ialah an-nazafah wal khulus minal adnasi, membersihkan daripada segala dangki-dangki yang basah hissi seperti najis ataupun yang maknawi seperti segala keaiban dan maasi. Artinya panggil taharah hak maknawi panggil. Taharah pada istilah izalatu hadasin, maksudnya baik jawilah cepat sikit, mengakakkan hadah ataupun najis atau barang yang pada makna kedua, dan di atas surah kedua. Maka hadas itu ialah wasaf yang berdiri, mana yang ada di badan tu, wasaf satu sifat yang ada di tubuh seorang yang menegah daripada salah dan semaya dan upama. Hadah-hadah ni benda tu bila ada di satu orang nak semaya tak boleh. Tu hadah. Dan adalah ia dengan salah satu daripada perkara-perkara membatalkan wuduk, ataupun dengan salah satu pada perkara yang mewajibkan mandi. Tu hadah. Dan najis itu benda maddi. Apa benda maddi? Iaitu najis yang mengenai tubuh badan dan pakaian dan tempat. Benda ni kita nampak tengoklah najis. Hadah tu tak nampak tengok tu. Dan murad daripada kata atau barang yang pada makna keduanya. Kita hurai pula tarikh tu takut dia jadi keliru tu kah? Nuh pada mata. Barang yang pada makna keduanya, apa makna? Dan atas surah keduanya. Itu murad dia iaitu tayamum dan segala mani-mani sunat. Tayamum dan mani-mani sunat. Seperti mani sunat Jumaat, tajdid wuduk, basuh kali yang kedua dan yang ketiga, dan sapuh telinga dan berkoma-koma dan umpamanya daripada segala nawafil taharah. Hak sunat-sunat bab taharah lah. Dan seperti demikian itu juga taharah perempuan yang mustahadah dan salisul bauli, maka itu taharah dan tidak mengakak ia akan hadah dan tidak najis pada kaum yang sah. Naik ke atas, air yang sah buat bertaharah. Jenis kita nak buat taharah ni air lagu mana? Katanya bermula segala air yang sah buat bersuci dengan dia, dengan air tu, barang yang turun daripada langit. Barang tu khabar lah, bermula mubtada, ataupun yang keluar daripada bumi dan tanah. Waktu air hujan, tu misal atas langit tu,
ataupun air embung pagi, ataupun dan lain. Dan air laut, air sungai, air mata air tu air gali le tanah. Dan lain. Atas barang yang mana sifat ada ia daripada asal kejadian, hak asal, jangan hak baru dah, hak asal. Bahagian air, aksamul miyah dipanggil. Air ini terbagi kepada berapa bahagian air. Kemudian adalah air itu terbagi ia atas 4 bagi. Air ini bagi pada 4. Pertama, suci pada dirinya, lagi menyucikan bagi yang lain. Tidak makruh istiqmal, mana guna tak apa, tak makruh. Suci pada diri, tahirun, mutahhirun li ghairi, la yukrahu isti'maluhu. 3. Air apa? Dan iaitu air pertama ni air yang mutlak daripada kait yang lazim. Maka tidak memberi mudarat kait yang berurai pada keadaannya mutlak. Seperti kait juga. Tapi kait tak ada mudarat ni, air telaga. Tengok. Air juga, air telaga, air sungai. Tu tak apa tu. Ada pula lain. Dan keluar dengan kait yang terurai, kait lazim. Air tebu. Tu tak boleh. Dan air anyur, air kelapa. Dan umpama. Urai itu mana terhurai dah. Dia kecek 2 bahasa. Urai, hurai. 2 lah. Urai, kalau kita kata baru, mana terhurai. Terhurai. Terurai, dia tulis dengan hamzah dia tulis. Supaya dengan harta. Kalau kita lama harta, kita baru tulis harta. Itulah. Air yang kedua, air suci lagi menyucikan tetapi makruh istiqmal pada badai orang yang ditakut atasnya penyakit sopok. Jenis penyakit lah sopok lah. Ataupun bertambahnya penyakit sopok. Atau berkekalan tetap penyakit sopok. Tak boleh hilang. Air apa ni? Iaitu air yang dipanahkan dia oleh matahari pada negeri yang panah. Negeri yang panah tu, guna air panah, makruh ngerti? Sah tak? Sah. Mengangkat taharah? Boleh. Tapi makruh. Negeri yang panah. Pada bijana yang menerima tukur. Bijana yang terima tukur ni kalau kita kata tak pecah. Tiba je. Gelas ni tak terima tukur ni. Bila kata dia pecah. Itu mana ibarat kita lah Jawi. Bekas menerima tukur, makna kalau kita pukul tu dia tak pecah. Kalau kata bekas tu tak terima tukur, bila kata pah pecah dah. Itu ibarat kita. Malaikat bijana mah dah perak. Itu tak apa. Maknanya kalau bijana besi masa biasa tu makruh. Jemur panah, jemur matahari. Itu akibat negeri panah. Kalau negara tu sejuk, musim dengan salji, penuh dengan salji, tak apa. Dan makruh pula air yang sangat panah. Ni siapa pakai ambil kulit. Bukan makruh dak tu nampak nak bahaya itu haram. Air gelegak. Dan sangat sejuk dak. Tak ada ke? Makruh. Akar 2 tu bawah di sana tu dulu. Dan tidak ada farak pada makruh itu, mana tidak ada perbezaan makruh ni di antara sedikit dan banyak. Sikit makruh, banyak makruh. Dan yang ditudungkan, mana ditutupkan bijana ataupun dibuka. Kita tudungkah, kita katuk, kita buka kah, sama. Tetapi yang terbuka itu terlebih bersangat makruh kerana bersangat beri bekas matahari pada. Habis kata. La ilaha illallah. Dan yang ketiganya, air yang suci pada diri tidak menyucikan yang lain. Dalam bahasa Arab kata tahirun ghairu mutahhirin. Hak pertama tadi, tahirun mutahhirun la yukrahu isti'maluhu. Hak yang kedua, tahirun mutahhirun yukrahu isti'maluhu. Yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin.
Yang ketiga. Hak Arab tu dah. Gitu. Dan iaitu air musta'mah. Air musta'mah suci. Boleh basuh berak tak boleh. Boleh menanak lah. Boleh bergula tak masalah. Tapi kita nak ambil wuduk, nak basuh berak tak boleh, nak mandi junub tak boleh. Pada mengakatkan hadas, yakni air kali yang pertama tafsir bagi air musta'mal tu iaitu air musta'mal. Air kali yang pertama, air yang kita guna mula-mula pada wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Jadi kalau pehas itu, kalau wuduk sunat bukan musta'mal. Nampak? Kalau mandi sunat bukan musta'mal. Kita mandi hari Jumaat, rung. Adakah air jadi mutlak? Adakah air jadi musta'mal? Tak. Sebab apa? Sebab mandi sunat. Pak kata dah. Pada wuduk yang wajib. Mana wuduk wajib ni? Wuduk yang mula-mula. Adapun wuduk tak jadi, sunat. Itu tak jadi air musta'mal. Itu cara mafhum ibarat. Dan mandi yang wajib. Ataupun air yang musta'mal pada menghilangkan najis. Basuh najis. Jika tak berubah dan tidak bertambah pada timengnya. Kalau berubah tambah tu najis dah lah. Tu najis tu. Kemudian pada bercerainya daripada barang yang ada ia, kemudian daripada dikirakan mengisap yang dibasuhnya. Kita mengisap dibasuh. Ya gini ya. Nanti kita hurai. Nak baca letak kaki dulu. Ketiga di sana. Yakni air yang musta'mal itu air yang diangkatkan hadas dengan dia ataupun dihilangkan najis dengan dia, maka keluar dengan tersebut itu air yang dipakaikan pada wuduk yang sunat, bukan musta'mal. Dan mandi yang sunat. Dan jika yang dinazarkan dia sekalipun. Demikian lagi air yang terpakai pada basuh yang kedua, yang ketiga pada wuduk, bukan agak. Dan mandi yang fardu. Mandi fardu tapi basuh 3 kali, bukan agak. Maka iaitu suci lagi menyucikan, bukan musta'mal dak tu. Maka hukum air musta'mal itu suci juga, tidak boleh menyucikan yang lain. Dalil keadaan air musta'mal itu suci ialah hadis Jabir radhiyallahu anhu katanya, yang maksudnya datang Rasulullah menziarah sakit akan daku, maka aku orang yang sakit tidak sedar aku. Maka berwuduk ia dan menuangkan atasku daripada air wuduk. Jikalau adalah air musta'mal pada wuduk itu tidak suci, mesti Rasulullah tidak menuangkannya atas Jabir. Itu sebagai istinbat lah. Itu dalil kata suci. Apa tu masalah baca nota kaki satu dulu, lepas tu masalah kita hurai. Air musta'mal ni air yang kita basuh najis, boleh nama musta'mal. Syarat satu, jangan berubah. Yang kedua, jangan lebih timbangnya selepas daripada mengisap oleh kain. Gini. Ni kain lepas kita ni kena najis. Kalau kita kira kamnuan, kain kita ni masalah kita kata air timur 5 liter. Air timur yang kita nak basuh najis dah 5 liter. Bila kita basuh najis kita jiruh. Jiruh dak tah tu kita buat gosok. Kita tak ada timur bawah. Kain kita ni kalau kita kira cik mari dia serah air setengah liter. Selepas pada kita perah. Lepas pada kita perah pak tu air ni dia terima setengah liter. Berartinya air dalam timur bawah tu kena ada lagi 4 liter setengah. Kalaulah kita kata air 4 liter setengah di bawah tu tak ada bau berubah warna, tak ada berubah rasa, tak ada berubah sifat-sifat sekarang buk, dan pula air tidak bertambah daripada hak kita sudah kira cik tu dah tu, maka air saat ni dikatakan musta'mal. Dan tepat pun sudah suci dah yang kita basuh. Tu hukum dia. Mak kita tak biasa buat kerana air kita banyak. Kayak tu. Itu cara kita kira. Tapi kalau kita tadah di bawah air 5 liter, bila kita basuh tu 5 lagi. Kain ni setengah dah. Itu panggil timeng itu tambah. Bila tambah tak boleh dah. Najis dah tu. Tengok bawah ke satu. Yakni dengan syarat tidak berubah dan tidak bertambah timengnya, kemudian daripada bercerainya daripada bagai yang ada ia, kemudian dikirakan qada bagai menghisap oleh benda dibasuh itu daripada air.
dan barang yang keluar pada umpah daripada cemar-cemar, dan bawa suci oleh tempat yang dibasuhnya. Itu syarat belaka tu. Dan bawa mendatangi air tanah najis. Kita mendatangi. Nih, jangan celup. Kalau lah timur kita celup turun tak boleh, tu bukan mendatangi. Mendatangi kita pergi kain gitu, ambil air jiru datah, tu mendatangi. Ibarat kena faham molek bahawa mendatangi air atas najis. Kalau kita ambil air je dah celup lah timur gerung perah pergi ukur air semula. Tak boleh. Ha? Syarat kena ambil air jiru di atas najis, tu syaratnya. Maka jika ketiadaan satu syarat pada tersebut adalah air itu najis, mutanajis. Naik kata dan air yang berubah salah satu daripada tiga sifat dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci yang banyak berubahnya, yang menegah itlak nama air atasnya, sama ada berubah pada hissi ataupun takdiri, seperti bercampur dengan dia sesuatu yang menyamaikan dia pada sifat. Ini misal bagi hak takdir tu. Seperti air mawar yang hilang bau dan rasa dan warna, dan air mustakmal. Maka tu berubah pada takdir. Lama sikit nak hurai tu. Yang berubah hissi ni nampak selalu dah. Ada kala kita boleh rasa, ada kala warna dia berlain, ada kala tu dia panggil apa lagi bagi? Rasa, warna, apa lagi? Bau lagi. Hatu hissan. Masalah takdir ni payah. Hak takdir ni tak ada sekarang habuk. Contoh kita kata air kecing ataupun yang sudah hilang bau dah, masalah. Bau pun tak ada. Tak sekarang habuk dah. Jatuh le gelas pun tak ada berubah apa. Siung pun tak ada. Tapi kalau kita takdir kepada air kecing hak jatuh saat ni kena kepada satu benda yang agak kata bukan kuat sangat dan bukan rengeh sangat, berubah dah air saat ni. Kalau berubah, ya berubah takdiri. Tu. Itu cara takdiri. Ya kena kira lah ni. Berubah takdiri ni. Sewaktu yang menyamai pada sifat. Ya misal seperti air mawar yang hilang bau. Air mustakmal je lah kata. Kita kena takdir lah. Jadi kalau kita kata berubah takdiri, maka tak boleh kita nak guna, nak bakar lah. Walau bukan benda najis. Ni kita misal kecilnya najis dah, tak ada najis apa lah. Lagu mana? Air timur ada 5 lit. Air mustakmal jatuh segelah. Ni kita pergi buka. Mustakmal beruk timur segelah. Kalau kira mari tak ada berubah apa. Tapi kalau kita takdir air mustakmal ni kena kepada air cicak, bau tak? Kalau berubah dengan bau dan rasa, maka timur 5 lit tak boleh kita mengangkat ke hadah. Tu lah. Boleh makan. Waktu dia tak najis. Tapi kalau najis, curah lah. Gitu. Maka jika tidak menegak itlak nama air atasnya dengan bahawa adalah berubahnya sedikit dengan sesuatu yang suci ataupun dengan menyamaikan air pada segala sifat dan ditakdirkan menyalahi padahal tidak mengubahkan dia. Jadi sikit berdoa. Kalau kita takdir pun tak berubah lagi, maka tidak ditinggalkan sucinya. Maka tidak ditanggalkan suci. Mana tetap masih dikatakan suci lagi menyucikan yang lain. Gitu. Mana masih kekal keadaan suci lagi lah. Suci lagi benda tu. Maka keluar dengan kata bercampur dengan sesuatu yang suci itu bercampur dengan sesuatu yang suci yang mujawir baginya. Dia dua, mukhalid dengan mujawir. Kalau kata mujawir ni benar berdepek dengan air, boleh kita asingkan macam daun kayu. Daun kayu jatuhlah air, dia panggil mujawir. Kalau mukhalid, air mustakmal jatuhlah air timur, dia panggil mukhalid. Kita nak beza tak boleh lah. Kita sama tu. Maka bahawa sekekal ia atas sucinya, dan jika banyak berubah sekali pun, berubah sikit ke banyak, tak kira. Demikian lagi air yang berubah dengan bercampur sesuatu yang tidak terkaya air daripadanya, seperti tanah dan kember. Tanah campur dengan air ke? Tak apa. Dah kember jenis pohon kember, pohon apa? Pohon keladi dah. Keladi boceh, keladi gapo oleh benda. Bila lamanya banyak dia berubah air, tak apa tu. Dan barang yang pada tempat tetapnya
Hidup tempat takung lama-lama lah berubah. Tempat tetap. Dan lalu hari-hari dia bau juga. Dan dia berubah dengan panjang masa diamnya. Dan yang keempatnya dia pak semua kita habisnya keempat. Dan yang keempatnya air yang mutanajis, iaitu air yang jatuh najis padanya pada air, sama ada berubah ataupun tidak. Padahal kurang pada dua kalah najis saja. Nah, bila kurang dua kalah najis jatuh punah. Ini jikalau ada najis itu menajiskan air. Bersalahan jika najis itu yang tidak menajiskan dia, ini akan air. Najis ada ke tak najis air? Ada, yakni yang diistisnakan dia, iaitu bangkai yang tidak mengalir darah. Tak apa, ketika dibunuhkan dia. Katak kecil ya, darah tak ada. Jatuhlah air, mapuh. Tak apa. Tapi jangan berubahlah. Kalau dah hancur 3 hari dah tak boleh tu. Cicak jatuh le gelas. Ni. Air segelas kafe, cicak jatuh, baru jatuh, mapuh le tu. Cicak tu dah ada darah dah kalau kita belah perut dia. Kalau cicak termasuk kata darah tak ada, maka buat cicak tahu air minum boleh. Kalau lalu. Tapi jangan berubahlah. Kalau berubah, tahit cicak pada situ busuk, tu najis lah. Dah. Misal binatang hak tak mengalir darah. Itu makna yang tidak menajiskan. Tidak menajis. Ketika bunuh ataupun dibelahkan dia, belah perut ketika hidup. Seperti lalat. Kita dah makan si air, puak soalan apa kakung. Buat tahu lah lalat tu, belum nak buat tu, celup dia gelas sayap dua-dua tu. Pasal lalat ni Nabi katanya ada beracun, ada penawar. Celup sayap dua-dua, cabut tahu, makan. Dan kabur ni ada kira kaburnya, kabur sing, kabur thaiya, kabur apa? Kabur sudah. Jangan kabur ke Pakistan tu ya. Tu kabur kat panggil. Dan kalau ni jenis lipai gapo, skorpion gapo dan lipah dan cicak tu dah seumpama. Jikalau tidak dicampak padanya dan tidak mengubahkan air. Jikalau tidak dicampak padanya, kita jangan bubuh. Jatuh sendiri. Nah, tu. Jikalau tidak dicampak, makna jangan perbuatan kita. Tak boleh. Dan tidak mengubahkan air. Dan demikian lagi najis yang halus tidak dilihat oleh mata yang pertengah, kecil sangat. Dan jikalau najis mughalazah sekalipun, maka sekalian itu tidak menajis sesuatu yang cair dan air. Tak apa. Najis halus wala mughalazah, tak apa. Ataupun 2 kalah dan lebih padahal berubah. Air 2 kalah tapi berubah juga, punah air itu. Habis, maka najis ya. Dobit air 2 kalah. Dan kadar 2 kalah itu 500 ritlin Baghdad. Ni kira zaman dulu belaka tu. Nanti kita dak royak hak baru depan tak kena tak kaki di sana. Maka dobitnya pada tempat yang 4 persegi 1 zirak serabak dengan zirak anak Adam pada pihak panjang dan lebar dan dalam. Dan pada tempat yang bulat maka 1 zirak luahnya yakni mukanya dan 2 zirak setengah dalamnya. Dan manakala ada luahnya 1 zirak adalah kelilingnya 3 hasta dan 1 sobok zirak. Kira tak payah kali tapi malah nak kira. Dan pada tempat yang 3 persegi maka 1 zirak setengah lebar dan panjang dan 2 zirak dalamnya. Kita mesti mudah bawah ke 1. Mengikut pendapat ulama muasirin, ulama hak semasa tentang dobit air 2 kalah itu ialah lebih kurang 200 kg daripada air. Lebih kurang 200 kg ataupun 200 liter. Lebih kurang. Lebih kurang. Dan telah ditakdirkan sebahagian mereka itu dengan bagai bersamaan dengan dengan 204 kg. Ada juga yang mengatakan 204 kg. Dan sebahagian yang lain pula 192 poin dan cuk 85 kg. Itu hal disebut oleh ulama-ulama yang baru. Sebagai kita ambil ihtiyati lah 210 lah sini payah duk balah gimana. Lebih sikit lalu mudah.
Kamar kita bergaduh setakat tu dulu. Kita sambung pukul 9 pagi insya-Allah taala. Waslu fi zikri syai'in min al-a'yan al-mutanajjisah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fil 'arifin wa qulubana wa ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.